Dalam bab tasawuf banyak, tapi kita kena belajar paling kurang yang fardu ain saja. Fiqh banyak, fardu ain sahaja. Tauhid pun begitu juga banyak, kita mengaji fardu ain sahaja. Dan alhamdulillah, kitab ini memang yang dikatakan 3 fardu ain ada dalam ni, dan yang dikatakan fardu ain tahapnya ada dalam ni. Tinggal lagi Al-Faqir juga ada menulis kitab kerana mengambil semangat kitab ini. Mengambil semangat kitab Hidayatus Salikin, jadi Al-Faqir tulis juga Nurul Fahmi. Kitab ini adalah kitab fardu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini memang sengaja ditulis untuk 3 ilmu fardu ain tadi itu. Jadi mengambil semangat kitab ini. Cuma bila Al-Faqir saya tengok kitab ini agak tebal, bahasanya pun agak klasik dan huraiannya juga agak sedikit panjang. Tapi membicarakan 3 ilmu tadi itu, maka Al-Faqir istikharah dan memang lama dah berniat untuk menulis 3 ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. At-tahadduts bin ni'mah. At-tahadduts bin ni'mah Jumaat lepas saya difahamkan buku ni berapa Ustaz Syafi'i? 130 yang ini. 130,000 ya. Saya difaham apa? 9. Lebih kurang. Apa yang lebih tu? 100 lebih kan? Saya difahamkan Jumaat lepas buku ni galeri sudah cetak sekitar 100 lebih ribu, tak sampai 2 bulan. At-tahadduts bin ni'mah. Kerana memang saya Al-Faqir kumpulkan cuma ilmu fardu ain, dan dalam ilmu fardu ain itu tahap yang fardu ain sahaja. Jadi saya namakan buku ni dengan Nurul Fahmi, sebagai tanda kasih cinta sayang dan hormat saya kepada 2 orang guru mulia saya. Nur itu cahaya, Al-Fahmi kefahaman. Nur itu sebenarnya nama Syekh Nuruddin. Saya ambil Nur. Fahmi adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadiwi Al-Maliki, jadi saya nak satukan jadi Nurul Fahmi. Kitab ini membicarakan hanya 3 ilmu fardu ain. Ilmu tauhid atau akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan bukan semua perkara dalam 3 ilmu ini kita bicarakan, hanyalah tahap fardu ain sahaja. Sebab kalau kita belajar ilmu tauhid, akidah banyak sekali, tapi dalam kitab ini hanya tahap fardu ain. Yang lain saya tak buat. Saya tidak letakkan. Ilmu fiqh banyak sekali. Kan ada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Banyak sekali. Tapi yang ditulis hanya dalam tahap fardu ain sahaja. Yang fardu kifayah tak ditulis. Begitu juga ilmu tasawuf. Banyak nak kena pelajari. Tapi dalam kitab ini hanya tahap fardu ain sahaja. Inilah yang ada dalam kitab ini. Nanti boleh dapatkan. Dan mudah untuk diajar. Dan tak padan. Harga dia tak padan. Dengan RM20. Dengan kertas yang mahal apa semua sekali. Ni. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah khatamkan ni 28 malam dekat Masjid Negeri waktu Ramadan baru ni. Daripada 2 Ramadan sampai 28 malam kami khatam kulit ke kulit yang ini. Jadi eloklah untuk kita dapat, dan saya susun ini berdasarkan pengalaman juga. Semua tahap fardu ain. Sebab itu yang tentang yang fardu kifayah saya tidak letak dalam ni supaya dia jadi kecil macam ni. Ni boleh khatam selama 3 tahun. Sehari semalam boleh khatam ni. Insya-Allah. Daurah pagi pukul 8.30,
sampai pukul 5 insya-Allah khatam. Syarat ada muqri'. Tak ada muqri', payah sikit nak faham. Saya sediakan slide ini, seluruh kitab ini dah ada slide dia. Slide seperti yang saya buat ni, sebab kami khatam ni 28 malam di Masjid Shah Alam. Dan nanti biiznillah kita akan ada daurah online. Bila Ustaz Syafi'i? Bulan 12. Nanti dapatkan information daripada Galeri Ilmuna. Kadang-kadang tuan-tuan tak boleh nak hadir bersua muka macam ni, kita buat secara online dan akan kita buat pada waktu malam. Jadi semua ada kesempatan. Biar sebelum tutup usia, ini memang niat saya, sebelum kita tutup usia, biar kita khatam 3 ilmu asas fardu ain ini. Ini yang ditanya dalam kubur nanti. Alhamdulillah kitab dah ada, insyaAllah kita akan manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz Din. Bismillah. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Tsamin, ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, dan dinamakan akan dia ilmu usuluddin, ataupun yang dinamakan dengan aqidah. Baik, saya kena tunjukkan sedikit supaya tuan-tuan tahu apa nama aqidah itu. Tapi saya perlukan mungkin Tuan Haji Zakaria pinjam yang ni Tuan Haji ke? Boleh Tuan Haji? Supaya nampak macam sesuai. Boleh, saya boleh ikat sini, nanti renyuk. Yang saya punya renyuk, biar orang lain renyuk. Walhal belajar tasawuf. Nah, begini, supaya tuan-tuan tahu apa maksud aqidah. Bila orang kata aqidah, biar hari ini kita faham elok-elok sampai meninggal dunia. Ini Tuan Haji izin diikat. Boleh lagi Tuan Haji? Sebab milik orang kena minta izin. Boleh lagi? Boleh lagi? Ini dalam bahasa Arab dipanggil uqdun. Ni, uqdun. Uqdun, 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 uqdun. Aqada ya'qidu uqdan aqidatan. Jadi simpulan ini namanya uqdun, ini namanya aqidah. Apa pentingnya ikatan simpulan ini? Kalaulah saya tidak ikat tadi, maka kalau kita berpaut dekat sini, pegang, oleh kerana tidak ada yang menahan, maka akan mudah jatuh ke bawah. Kalau orang itu badannya lagi berat, lagi senang untuk jatuh ke bawah. Nah, maka ini adalah sebuah kehidupan. Di bawah sana adalah dosa, adalah maksiat, adalah penipuan, adalah judi, adalah arak, whatever. Orang yang dalam kehidupannya tidak ada tempat berpaut, maka akan mudah jatuh ke bawah. Satu. Yang kedua, kalau ia ada tempat berpaut, uqdun, maksud ada pegangan, maka semakin banyak uqdun, semakin bagus. Kenapa? Sebab lumrah kehidupan manusia. Kadang-kadang kita boleh bertahan daripada maksiat, dosa untuk satu keadaan. Kadang-kadang iman kita, al-imanu yazidu wa yanqus, ketika itu kita terlepas, maka kalau ada akidah lagi,
keimanan lagi, maka paling kurang jatuh yang pertama boleh disambut ini. Orang yang mengaji sifat 20 ada 50 aqidah, ada 50 aqidah dia. Orang yang mengaji sifat 20 bermaksud lagi banyak uqdun lagi bagus, sebab ia menahan seseorang daripada jatuh dalam kehidupannya ke lembah kufur, maksiat, dosa, fasik dan sebagainya. Inilah pentingnya uqdun. Itu pentingnya aqidah dalam kehidupan. Jadi kerana itu ilmu tauhid itu ilmu yang pertama fardu ain. Naam. Kedua, ilmu syara' dan dinamakan akan dia ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu praktikal, solat, zakat, puasa, haji, tutup aurat dan sebagainya. Ketiga, ilmu batin dan dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Naam. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia akan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang mengesahkan akan imannya, iaitu mengenal perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang mustahil baginya dan yang harus baginya. Itu namanya al-ilahiyat. Ada satu istilah lagi namanya al-uluhiyah. Ini al-ilahiyat. Al-ilahiyat sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, harus bagi Allah. Itu namanya ilahiyat. Setelah kita mengenal sifat-sifat itu, maka kita hukumkan sifat itu. Bukan hanya kita kenal tapi kita hukum. Bila kita kenal Allah bersifat dengan wajib, qidam, baqa, mukhalafatu sampai kaunuhu mutakalliman, itu baru mengenal sifat. Yang dituntut dalam iman hendaklah kita hukumkan sifat itu. Apa maksud? Sifat ini kalau kita letak pada Allah, apa hukum dia? Bila kita menghukum, maka akan terbit 3 hukum akal. Itu namanya wujub, istihalah, jawaz. Maka sifat yang wajib ini mesti ada pada Allah, wujubul wajibat. Sifat mustahil ini mustahil atas Allah, istihalatul mustahilat. Perkara-perkara yang harus ini harus berlaku pada Allah, jawazul jaizat. Itu kumpulan belajar sifat 20. Jangan salah simpul. Kita belajar sifat 20 ada Allah. Jadi kita kata Allah ada sifat 20 khair. Tapi yang bahayanya kita belajar sifat mustahil atas Allah lalu kita simpulkan Allah ada sifat mustahil ini. Itu bahaya. Karena itu belajar sifat itu satu. Yang kedua hukumkan sifat. Bila hukumkan sifat, yang menghukumkan itu akal. Akal bila menghukum akan terbit 3 natijah. Wujub mesti kata akal. Istihalah tak mungkin. Yang ketiga jawaz boleh. Jadi sifat yang wajib ini letak pada Allah. Akal memikir, maka akal akan hukum. Wujubul wajibat. Yang mustahil ini tak mungkin ada pada Allah. Istihalatul mustahilat. Perkara yang jaizat ini boleh berlaku pada Allah. Jawazul jaizat. Boleh? Ini kesimpulan belajar sifat 20. Jangan salah simpul. Itu penting. Jadi itu namanya al-ilahiyat. Ada satu lagi namanya al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu namanya makna ketuhanan. Apa maksud? Bila kita bicara tentang ketuhanan, maka Allah ada 2 sifat yang utama. Satu istirna, satu lagi iftiqar. Macam mana nak tahu? 5, 3, 4, 3. 5 kat sini. Istirna, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah. Sini sama, basar, kalam. Maka lengkapkan dia dengan sifat ma'nawiyah, al-kaunu atau kaunuhu. Tidak mungkin akan ada kaunuhu, itu lazim, melainkan mesti ada malzum yang diikut. Apa? Yang diikut itu adalah sifat ma'ani. Kalau sini ada 4, qudrah, iradah, ilmun, hayah, letakkan kaunuhu sebab dia irtibat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sini ada 3, sama', basar, kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka lengkaplah uluhiyah itu 20 sifat, istighna dan iftiqar.
Ini memang, ini bukan senang belajar ni. Ni guru kami kata beliau belajar ni 2 tahun. Kita baru 20 minit. Kalau tuan-tuan dapat kuasai apa yang saya sebut tadi, Masya Allah. Tapi bukan senang. Bukan senang. Itu kena mujahadah. Sesuatu yang payah bila dikuasai sangat indah. Sebab itu ketika berzikir nanti, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bukan kosong. Bukan kosong. Kita bawa makna, bukan bawa erti. Kalau bawa erti, La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah, itu cuma erti. Apa maknanya? Makna tadi, makna ketuhanan tadi itu. Istighna, iftiqar. Semua itu bergabung, maknanya cuma satu. Allah Tuhan sebenar. Itu yang diiktikadkan ketika kita ratib. Allah Tuhan sebenar. Mulut sebut la ilaha illallah. Allah Tuhan sebenar. Tapi nak sampai ke situ dia kena mulim dengan 20 sifat tadi. Ini sekadar nak bagi tahu. Sebab sifat 20 jangan sebarang. Bukan payah tidak, bukan payah tidak. Tapi sangat dakik. Sehingga kalau kita dapat kuasai, insya-Allah tak bergoncang lidah, tak bergoncang akidah kita. Ini Allah ada tangan tapi tangan tak seperti manusia. Allah di arash tapi tak seperti manusia. Apa akidah macam ni? Sebab itu kena bab akidah kena serius. Sebab benda ini i'tiqad kita itu. Tu namanya mu'taqad. Namanya mu'taqad. Kita mengiktikadkan. Ini namanya mu'taqad. Kita idrak. Ini namanya mudrak. Ini kena pelajari dengan elok. Mudah-mudahan Allah bagikan kita kefahaman sifat 20 dengan mendalam. Allahumma amin. Naam. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihimussalam dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu. Dan mengenal yang lebih daripada yang demikian itu ialah fardu kifayah. Itu sifat-sifat wajib yang 4 tu namanya tafsil. Kalau ijmal, banyak lagi sifat lain. Sama juga dengan 20 sifat. Itu adalah secara tafsili. Secara ijmali, itu Allah bersifat muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Itu tidak terkira banyaknya. Itu secara ijmali. Yang kita belajar itu tafsili. Tafsil. Naam. Adapun fardu ain pada ilmu syara' itu ialah mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah, yakni bersuci, fardu salat, fardu puasa dan yang membatalkannya akan dia, dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkannya. Dan yang lebih daripada itu adalah fardu kifayah. Nanti boleh tengok-tengok kitab ni. Apa tajuk-tajuk yang wajib tu ada kat sini. Tenang. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin itu iaitu ilmu tasawuf, maka iaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan ia segala amal yang zahir daripada fasad, yakni rosak, dan sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya, seperti bahawa seorang apabila solat ia serta riak, ujub, sum'ah ataupun barang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala solatnya itu. Supaya kita jangan letih beramal tapi tak dapat pahala. Itu kan letih tu. Sebab itu kena pelajari perkara-perkara yang membatalkan pahala amalan. Puasa mengumpat sah kecuali mengikut al-Imam Al-Auza'i batal, tapi jumhur sah sebab mengumpat itu bukan membatalkan puasa. Tapi jangan kita lupa ada yang membatalkan pahala puasa. Inilah dia, mengumpat itu membatalkan pahala puasa. Puasa sah tak perlu qada, tapi pahalanya mungkin tidak ada dan tambah lagi berdosa. Di zaman Nabi SAW disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 2 orang perempuan berpuasa, tak tahan, minta izin, Nabi izinkan. Bisyaratin, satu syarat. 1 tapoe bekas perempuan pertama muntah. Yang kedua juga muntah. Ketika perempuan pertama itu muntah, separuh bekas itu dipenuhi keluar daripada mulutnya daging-daging yang masih mentah, fresh flesh, daging yang mentah. Hairan orang, dari mana datang semua ini sedangkan berpuasa? Kemudian perempuan yang kedua, taqayyat, pun muntah dalam tu memenuhi separuh yang lagi. Orang jadi hairan.
walhal berpuasa. Ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, hatani samata amma harramallahu lahuma, hatani samata amma ahallallahu lahuma. Keduanya berpuasa daripada sesuatu yang Allah halalkan pada keduanya. Makan halal, minum halal, tapi mereka tak makan tak minum disebabkan puasa tadi tu. Tetapi waftarata ala ma harramallahu alaihima, tapi keduanya telah membatalkan pahala puasa dengan sesuatu yang Allah haramkan ke atas keduanya. Rupa-rupanya mengumpat orang lain. Jadi mengumpat orang lain itu tidak membatalkan zat puasa itu, tapi membatalkan pahala puasa itu. Sebab itu Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan, kam min saimin fatirun. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi berbuka. Berapa ramai orang yang berbuka tak puasa tapi berpuasa. Maksud orang yang berpuasa, puasa zahir sahaja. Kaful batni wal faraji an qada'i syahwat. Cuma tak penuhi syahwat perut, syahwat mohon maaf, kemaluan, jadi tidak melakukan hubungan itu. Itu saja. Tapi dia tidak kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal arjuli fi'lil munkarat, tapi dia tidak berpuasa matanya itu dengan sesuatu yang boleh membatalkan pahala puasanya. Jadi kerana itu penting kita tahu zahir dan batin ilmu tasawuf yang menolongnya. Naam. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Durrus Tsamin, ولتحصيل هذا القدر يكفي العمل بكتاب منهاج العابدين وتفصيل هذا العلم ليس فرض العين. Dan bagi menghasilkan ilmu tasawuf yang qadar ini, iaitu qadar fardu ain ini, memadalah dengan mengamalkan perkara dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Syekh Daud Al-Fatani telah menterjemah kitab Minhajul Abidin. Minhaj itu cara, Al-Abidin orang yang abid, orang yang beribadah. Elok baca kitab ini. Sebab kitab ini memberi cara bagaimana seorang itu harus berjalan kepada Allah. Tapi sebelum baca Minhaj, baca buku ni dulu. Sebelum baca Minhaj, baca buku ni dulu. Kalau nak ringan lagi, boleh baca kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Beliau pun banyak ambil daripada kitab Ihya beliau. Jadi bolehlah baca kitab ringan-ringan dulu. Kitab Penawar Bagi Hati antara yang ringan dan sistematik. Sebab itu saya buat ringkasan kitab itu. Apa yang saya buat kat sini ni, apa yang saya buat di sini ni, ini mengikut apa yang dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sangat tersusun sekali. Jadi kita ada stage. Mula-mula takhalli, kemudian tahalli, baru tajalli. Dari segi kupasannya memang turutan, tapi dari segi praktikalnya sekaligus kita lakukan. Saya sudah bicarakan pagi tadi kan. Baik, mari kita masuk pada muka surat bab yang ketiga. Bab yang zahir itu kita tak baca sebab agak panjang. Saya pun dah buat rumusan pagi tadi. Terus kita masuk bab ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Ada istilah-istilah yang Islam gunakan untuk perkara dosa kesalahan ini. Satu namanya mungkar, dua namanya maksiyah, tiga namanya fahsya. Stage yang pertama namanya mungkar. Setiap mungkar belum tentu berdosa, belum tentu maksiat. Contoh, kalau seorang yang belum baligh, anak kecil, umur 6 tahun, dia barangkali mencium kawan dia yang perempuan, atau yang perempuan cium yang lelaki. Perbuatan ini mungkar tapi bukan maksiat. Bukan dosa sebab mereka masih belum baligh. Demikian yang lain mereka lakukan.
Ketika itu namanya maksiat, dosa baru namanya maksiat. Dalam Islam, prevention is better than cure. Sehingga disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak disebut amar ma'ruf nahi maksiat. Amar suruh, ma'ruf tu arafa, kenal. Akal kenal benda itu baik, itu ma'ruf. Mungkar ma ankarahul aqlu, akal mengingkari benda itu tak baik. Kalau letak pada timbangan akal, akal akan kata benda tu tak baik, tu yang diingkari oleh akal, tu namanya mungkar. Nah, amar ma'ruf bukan nahi maksiat, tapi nahi mungkar. Sebab bila mungkar belum tentu maksiat, macam budak kecil tadi yang tak baligh tadi itu. Tapi perbuatan itu perbuatan mungkar. Islam itu value added, sehingga bukan yang dibenteras itu maksiat, itu lebih lagi, tapi seawal mungkar pun jangan, sehingga disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika maksiat itu dalam keadaan yang sangat keji, yang sangat kotor, yang sangat jijik, yang sangat jelek, itu namanya fahsya. Sehingga disebut zina itu adalah fahsya. Jadi dia ada 3 level: mungkar, maksiat, fahsya. Naam. Bab ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, "I'lam anna ad-din syatran, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu at-ta'at. Wa tarkul manahi hiya al-ashadd, fa inna at-ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin, wa tarku ash-shahawati la yaqdiru 'alayha illa as-siddiqun." ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه. Ketahui olehmu bahawasanya agama itu 2 bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia. Dan meninggalkan akan segala yang ditegahkan itu sangat susah. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun. Jadi buat taat itu insya-Allah ramai orang boleh buat. Tapi meninggalkan syahwat. Apa dia syahwat? Syahwat itu berasal daripada nafsu, hawa. Tapi bukan salah nafsu, yang salahnya hawa. Sebab itu dipanggil hawa nafsu. Nanti kita akan tunjukkan. Ada 7 nafsu. 2 je yang tak elok. Nafsu paling bawah, nafsu ammarah. Yang kedua, atasnya nafsu lawwamah. Masuk mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah sampai atas, itu semua bagus. Jadi 7 tu out of 2. The rest 5 tu semua bagus. Sebab itu nafsu bukan salah. Yang salah hawa. Hawa nafsu. Nah, nanti kita tunjuk apa simptom ataupun orang itu dia masih di tahap nafsu yang mana tu, kita akan tunjuk sekejap lagi. Naam. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muhajir itu ialah seseorang yang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu iaitu orang yang memerangi hawa nafsunya. Sebab perang itu kan perlukan mujahadah. Sebab berperang dengan hawa nafsu tu bukan senang. Naam. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka innama ta'sillah azza wa jalla bijawarihika, wa innama hiya ni'matun minallahi alaik wa amanatun ladaik, fasti'anatuka bini'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufran, wa khiyanatuka fi amanatin aw da'atkaha Allahu ghayatul tughyan, فأعضاؤك رعاؤك فانظر كيف ترعاها فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. Ketahui olehmu bahawasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla itu dengan segala anggotamu, dan hanya sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala atasmu dan pertaruhannya padamu. Maka jika engkau berbuat akan maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas berbuat maksiat akan dia.
maka yang demikian itu hingga kufur bagi nikmat Allah, iaitu menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia, iaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya kufrun ni'mah. Kufur ada dua. Satu kufrul iman, itu membawa kepada jatuhnya akidah. Tapi kalau kufrul ni'mah tidak, itu maksiat besar. Itu menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab mata, telinga, semua sekali dijadikan untuk kita taat, tapi kita lakukan, gunakan untuk maksiat. Itu kan menyalahi amanah tu. Malah di dalam kitab Penawar Bagi Hati, sekiranya engkau menggunakan matamu melihat perempuan yang kamu bersyahwat padanya, maksiat itu bukan dengan mata je, tapi juga kufur dengan cahaya matahari. Kenapa? Mana mungkin melihat orang di hadapan kalau tidak cerah. Cerah itu cahaya matahari, itu kufur dengan cahaya matahari. Begitu juga tidak mungkin boleh melihat dia kalau kita mati, maka itu kufur kepada nikmat nyawa. Begitu juga kufur kepada nikmat gravity. Kalau tidak ada gravity, mungkinkah orang itu berada di hadapan? Mungkin terbang di awang-awangan. Begitu. Orang yang bersungguh melihat perkara ini bukan satu maksiat, tapi dia akan bercambah kepada maksiat yang lain sehingga dia tidak mahu nak buat itu. Maka tak kala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, iaitu dinamakan kufur nikmat, dan bukan makna kufur di sini kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka jikalau engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat, dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala padamu, iaitu hingga maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu punya peliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu pelihara itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena itu kata ulama, nanti tanganmu akan bercakap, bersaksi atas apa yang kamu lakukan. Demikian kaki dan lain-lain anggota badan. Orang yang berakal memang ditakhwif, ditakutkan dengan perkara begitu. Sebab tangan akan bersaksi apa yang kita lakukan, kaki pun ke mana kita pergi. Bagi orang yang celik akalnya, kenapa tidak gunakan ini semua kepada perkara kebaikan, supaya nanti dia akan jadi saksi kepada perkara kebaikan. Memang yang ditakutkan itu ketika nanti di hari akhirat mulut tidak boleh berbicara, dipateri, inilah yang akan bercakap atas maksiat yang kita lakukan. Jadi kita biar bijak berfikir macam mana biar kita lakukan ini dengan melakukan perkara taat, supaya nanti dia akan bersaksi dengan ketaatan bukan kemaksiatan. Begitu. Sehingga dalam kitab Penawar Bagi Hati, kalau engkau ingin berbuat maksiat supaya ini jangan jadi saksi, lepaskan anggota ini. Apakah mungkin orang itu berbuat sesuatu tanpa anggota? Tak mungkin. Pasti akan berjalan dengannya badan itu, anggota badan. Jadi channelkan dia untuk buat taat, sehingga nanti dia bersaksi untuk perkara yang taat. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, nescaya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala engkau pada hari kiamat. Maka tak kala itu tiada dapat lagi engkau berdusta, dan tiada dapat engkau sembunyikan, melainkan nyata akan perbuatanmu itu. Kerana segala anggotamu itu pada hari kiamat nanti akan naik saksi atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang kami tegahkan atas segala mulut mereka itu daripada berkata-kata, iaitu hari kiamat, dan bertutur akan kami oleh segala tangan mereka itu, dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan sesuatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu.
Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia, iaitu pada hari kiamat. Syahdan, hari kiamat dikatakan ulama ada 300 nama. Hari kiamat itu ada 300 nama. Ada namanya hari Al-Hasyar, pengumpulan. Yaumuddin, hari agama. Yaumuddain, dain hutang. Hutang maksud buat baik dibalas baik, buruk sebaliknya. Yaumul Mi'ad, banyak lagi, ada 300 nama. Kenapa 300 nama? Nak menunjukkan hari ini sangat besar huru-haranya. Kathratul asma' tadullu ala 'azamatil musamma. Banyaknya nama menunjukkan hebatnya yang empunya nama itu. Al-Quran banyak nama. Allah punya nama yang banyak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Qiyamah, qiyam, qama yaqumu, qiyaman, berdiri. Berdiri maksud berdirinya, bangunnya orang daripada kubur untuk pergi ke padang mahsyar. Itu satu. Yang kedua, berdirinya hujjah daripada mereka atau ke atas mereka. Mereka akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Itu namanya qiyam ataupun bangun. Syahdan, sayugianya engkau peliharakan akan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu memeliharakan mata dan telinga dan lidah dan faraj dan perut dan tangan dan kaki. Kerana neraka Jahannam itu ada baginya 7 pintu dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 itu. Sebab itu kita jaga elok-elok. Nanti kita lihat sebanyak mana kita perlu jaga, sebanyak mana nikmat yang akan kita dapat daripada anggota yang 7 itu. Umpama, nikmat yang paling besar adalah melihat zatnya Allah di syurga nanti. Kita di syurga, bukan Allah. Sebab Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah jadikan tempat langit, bumi, arash, Allah dah ada dah. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Jarud menyebutkan Allah sudah ada sebelum ada tempat, masa, keadaan dan sebagainya. Jadi Allah sudah ada tanpa tempat. Kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah pun sebut begitu juga. Allah sudah ada tanpa tempat dan Allah tidak bertempat. Kita yang bertempat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka hari itu bersinar-sinar, suka, gembira sebab melihat akan zat Tuhan mereka. Jadi, mata ni nak melihat Allah, kata dalam kitab Minhajul Abidin, melihat Allah itu kan besar nikmatnya. Maka jaga mata ni elok-elok. Macam mana jaga elok-elok? Pandai-pandai kita lah. Kalau zaman dahulu, senang. Tak ada handphone, tak ada sinema, tak ada TV. Saya senang. Sekarang ni duduk dalam bilik seorang-seorang dapat tengok YouTube, tengok gambar orang dan sebagainya. Di sinilah letaknya iman. Kalau tidak, Masya Allah. Sebab itu jangan duduk seorang-seorang. Biar kita duduk ramai-ramai. Sebab nanti paling kurang segan nak berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, 7 ini kata ulama, sesuatu anggota yang boleh berbuat dosa ada pengawalnya. Mata, kelopak mata. Telinga, gegendang telinga. Maaf, yang di bawah tu pengawalnya 2 paha. Semuanya satu pengawal. Masuk bab lidah, berapa pengawal? 2 pengawal. 1 gigi, 2 bibir. Nak tunjuknya bahayanya ni. Sehingga ulama mengatakan lidah ini saghirul jismi
kabirul ithmi, kecil je badannya, lembut pula tu, tapi besar bahana dan bahayanya. Karena itu jaga lidah, jangan bercakap melainkan perlu sahaja. Kalau tidak, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, siapa yang banyak cakapnya banyak dosanya. Kita akan masuk ya satu-satu dengan detail biiznillah. Menjaga mata. Sekarang dalam proses kita nak jaga diri ni, kita sekarang masuk pada bab matlub yang dituntut. Dan matlub yang pertama, takhalli yang pertama, mata. Mari kita lihat. Adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu, supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau meminta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan, seperti melihat perempuan yang helat, ajnabiyah. Sekalipun orang itu tidak terbuka aurah, tidak terbuka aurah, sekalipun menutup aurah dengan elok, mata ini boleh bawa kepada maksiat sebegitu. Kena jaga. Kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat, sekalipun dia lelaki. Karena itu dalam bab lelaki yang muda, handsome, tak berjanggut, ini namanya amrad. Namanya amrad. Siapa yang ada anak lelaki muda, handsome, tak berjanggut, 4 syarat ni namanya amrad. Imam An-Nawawi dalam Fatawa An-Nawawi atau Fatawa Nawawiyah, beliau sangat tegas dalam bab amrad. Amrad, budak tadi lelaki, muda, handsome, tak ada janggut, ni namanya amrad. Tak boleh expose dirinya pada orang. Dan orang lelaki ni bukan cerita buat orang perempuan. Orang lelaki tak boleh tala tengok dia tak berkedip. Takut nanti dahlah dia lelaki, muda, tak ada janggut, handsome. Takut nanti timbul the degree of itchiness. Faham tu? Ga alif talam. Tak faham juga. Bisik-bisik dengan kawan. Imam An-Nawawi tegas dalam bab ini, sehingga beliau tak disukai oleh sebahagian ulama juga. Sebab itu hasad tu jaga. Hasad, SMS. Senang hatinya melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Biasanya hasad berlaku sama level. Orang perempuan hasad dengan perempuan. Orang jual nasi lemak akan hasad dengan orang jual nasi lemak. Jarang dia hasad dengan tukang kasut, tak matching dua tu. Sama juga. Yang bahayanya ustaz hasad dengan ustaz. Lebih bahaya ulama hasad dengan ulama. Ini terjadi. Ada sekumpulan ulama nak memerangkap Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi paling tegas dalam bab amrad. Amrad tak boleh expose muka dia, dan kita orang lelaki tak boleh nak tengok. Satu hari amrad tadi itu dibawa dalam majlis ilmu Imam Syafi'i, nak memerangkap Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, sebab beliau tak tengok amrad. Apa konspirasinya? Nanti kalau sesi soal jawab, amrad tu akan berdiri. Bila berdiri, sudah pasti Imam Nawawi melihat. Sebab Imam Nawawi orang yang sangat tahu tentang sunnah Nabi. Nabi kalau melihat dalam kitab Syama'il, idzal tafata faltafata bikulli jazadi. Nabi kalau berpaling for the entire body of him. Jadi sudah pasti akan melihat. Habis majlis ilmu, ayu soal, ada soalan, budak tu naik berdiri. Budak amrad tadi tu, lelaki, muda, handsome, tak berjanggut.
Orang kata jambu, saya pun tak tahu. Dulu saya mengajar di satu universiti tu dengan anak murid saya, Ustaz, jambu ke? Jambu apa? Baru saya tahu juga. Bila mereka explain, saya pun kata, ya, jambu. Bila Imam Nawawi nak melihat budak tu, maka yang lain pun jaga, sagi kena. Imam Nawawi kata, tafaddal. Ketika itu juga budak tu tumbuh janggut kat sini. Bila sudah tumbuh janggut kat sini, jadi amrat ke tak? Tak jadi amrat. Sebab amrat dia lelaki muda, handsome, tak ada janggut. Sehingga orang mengatakan haqqan innahul alimul wali wal waliyul alim. Sah, Imam Nawawi seorang alim yang berpangkat wali Allah, dan seorang wali yang sangat alim. Itu Imam Syafi'i, Allah rahmati beliau, Masya Allah, 45 tahun tak ada kahwin. Tapi Masya Allah, apa dalam dunia ni tak ada kitab Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, sehingga ulama katakan beli, tak ada duit jual rumah, bi'id-dar wasyaril adhkar. Jual rumahmu, beli kitab Al-Adhkar. Kalau perlu jual rumah, tapi jangan jual rumah lagi. Nak tunjuknya betapa kitab Al-Adhkar. Belum lagi kitab-kitab yang lain. 6. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim dengan menghinakan akan dia. Keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Sehingga kita, guru kita ajar, jangan salah adab dengan guru. Sehingga kalaulah guru tu macam berbuat sesuatu yang menyalahi syariat, contoh mengambil makanan dengan tangan kiri, contoh, kita kena takwil. Ini kita nak bersangka baik dengan guru. Takwil. Oh, mungkin guru saya sakit tangan. Mungkin ada kecederaan. Sampai begitu tu. Supaya kita jangan buruk sangka. Ini bukan nak melampau-lampau dengan guru, tidak. Tetapi ini supaya kita tahu guru kita ni kan orang yang pegang syariat, orang yang baik. Tiba-tiba buat benda yang macam pelik sikit. Di situ kita kena takwil supaya jangan buruk sangka dengan guru. 6. Menjaga telinga, adapun telinga itu maka dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah, iaitu Al-Quran, dan mendengar akan hadis Nabi SAW, dan mendengar akan hikmah awliya Allah, iaitu ilmu yang ada dengan dia, menyampaikan kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Ini telinga. Kita kembali sekejap kepada mata, ya. Kita lihat dulu bab mata ni. Kebaikan mata dalam bab dunia. Tafadhal Ustaz Din, kita baca atas ni dulu. Nampak? Kebaikan mata di dunia yang berkaitan dengan dunia. 6. Pertama, lihat perbuatan dan kerja sendiri. Tuan-tuan buat apa-apa, memasak, menulis, itu kita buat kerja sendiri. 6. Kedua, elak kemalangan atau mudarat. Ini apa yang ada dalam kitab Penawar Bagi Hati, biar kita lengkapkan ini. 6. Untuk yang akhirat, kebaikan mata di akhirat, pertama, melihat langit, matahari, bulan, bintang, dalil wujud wahdaniyah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat semua ini tanda Allah itu ada sifat wujud, ada wahdaniyah, ada qudrah. Begitu supaya kita lihat, bawa kepada tauhid. 6. Kedua, melihat Al-Quran. 4 perkara kata ulama kalau melihat itu jadi ibadah. Quran, Kaabah, langit, muka mak. Sebab bila lihat Quran, kita tahu turun pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Allah yang menurunkan. Maka kita bertauhid. 2. Lihat muka mak. Sebab bila kita lihat muka mak, kita dilahirkan daripada mak. Bermaksud kita dijadikan oleh Allah. Langit sebesar-besar ini tidak bertiang, tak roboh pun kekuasaan Allah. Kemudian lihat Kaabah. Di situ kita kenal kita ada tanggungjawab solat. Itu kata ulama 4 perkara melihat itu jadi ibadah. Ketiga, melihat jalan ke masjid. Jalan ke masjid untuk pergi masjid, jangan tengok jalan jalan pergi masjid. Lepas tu pergi. Dia jalan pergi masjid untuk solat. Keempat, melihat jalan ke majlis ilmu. Cara mensyukuri nikmat mata. Fadal. Cara mensyukuri nikmat mata, tidak melihat yang haram. Pertama, perempuan selain isteri, hamba sahaya dan mahram.
kedua orang muda dan ketiga aurat lelaki. Orang muda yang saya sebut tadi itu amrat, lebih-lebih lagi kalau perempuan. Inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adaqahu Allah ta'ama ibadatin tasurruh. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis kerana sangat cepat ia membinasakan. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan merasakan kemanisan ibadah kepadanya yang menggembirakannya. Ini kena buat sendiri baru dapat rasa. Man lam yadhuq lam yadri. Siapa yang tak dapat rasa, maka dia tidak dapat merasa. Dia kena rasa. Sebab itu orang yang tak kahwin, usahakan kahwin supaya kita dapat jaga pandangan. Itu salah satu caranya ya. Kalau tidak, berapa ramai ulama yang tak kahwin pun juga tapi kuat dari segi filtration dia. Macam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Menjaga anggota untuk menerima anugerah Allah. Jaga anggota fikir anugerah Allah supaya jaga sesuai dengan anugerah besar penjagaan lebih. Lagi besar anugerah Allah, lagi sungguh kita jaga. Contoh, kaki Berjalan di kebun dan mahligai di syurga. jangan guna dia tempat maksiat sebab kita nak guna berjalan ke kebun dan mahligai di syurga. Ini dalam kitab Penawar Bagi Hati mengambil daripada kitab Minhaj Al-Abidin. Tangan memetik buah-buahan dan mengambil minuman di syurga. Jangan guna untuk yang haram sebab ini guna untuk benda yang baik di syurga nanti. Mata melihat zat Allah di syurga, yakni nikmat terbesar, jaga bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, tadi Al-Fadhil Ustaz Din baca untuk telinga itu dijaga supaya kita dengar kalamullah, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ulama kita pesan, jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Contoh, hari ini hari Ahad. Tuan-tuan dah dengar hadis banyak hari ini kan? Kalaulah ditakdirkan esok tak dengar, tak mengapa. Tak mengapa, maksud saya ini bukan tak apa. Jangan tak dengar, jangan dengar. Nah, kena dengar juga. Kalau memang exhausted, tak dengar tak apa. Sebab hari ini dah wakil. Ahad, Isnin, Selasa. Itu maksudnya dalam masa 3 hari jangan tak dengar hadis. Jaga. Rabu, Khamis, Jumaat mesti dengar walaupun 1 hari. Tak dengar orang lain, kita sendiri baca hadis. Boleh. Begitulah 3 hari 3 hari. Kesan kalau tak dengar 3 hari, hati jadi keras. The next 3 hari keras, 3 lagi keras. Takut-takut hati itu mati. Tuan-tuan tahu kematu dekat kaki tu? Cuba kita hiris, sakit tak? Tak, sebab sel-selnya dah mati. Macam tu. Orang yang hatinya hidup, sebab itu dipanggil menghayati. Itu perkataan bahasa Arab tu. Menghayati. Hayah. Sebab hatinya hayah, hatinya hidup. Sebab itu orang cerita bab neraka, takut. Syurga, sungguh. Bab pahala, nak. Dia ada tindak balas tu. Tapi orang hati yang dah keras, orang cerita bab neraka tak ada apa, syurga tak ada ingin, bab siksa tak ada mengecutkan hatinya, menakutkan hatinya sebab keras, kita takut jadi mati. Antara satu sebab hati itu mati, tak dengar hadis dalam masa 3 hari. Ini pesan guru kami, saya pesankan pada tuan-tuan juga. Pastikan dalam masa 3 hari dengar walau 1 hadis dalam masa 3 hari ni, walaupun 1 hari dengar hadis tu. Kita baca dulu tentang dekat telinga kat sini. Fadhal Ustaz Din. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar kepada segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muwafaqat, yakni sesuai dengan syariat. Dalam istilah dalam mazhab Syafi'i kita menyebut bid'ah madhmumah ataupun bid'ah dhalalah. Dalam mazhab Syafi'i kita pegang ada 2 bid'ah. Sebab itu senang ya, kita dalam menghadapi perkara baru ni mudah sangat. Ma yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, mudah sangat-sangat. Benda baru walaupun Nabi tak buat, bukan terus tak boleh buat. Letak dulu di dalam neraca hukum syarak. Kalau dia bertentangan dengan Quran, hadis, athar sahabi, ijma', itu dhalalah. Kalau tidak silakan. Ini mudah sebenarnya. Kalau bab-bab baru sebegini, nanti kita bicara bab khusus tentang perkara itu. Naam.
Kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia itu seperti orang yang mengata akan dia. Sama je. Kerana hadis Nabi SAW, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabain, bahwasanya orang yang mendengar itu menyanggutu'i bagi orang yang berkata, iaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Dalam riwayat yang lain, al-mughtab wal mustami' syarikani fil itham. Orang yang mughtab, orang yang mengumpat, dan orang yang mendengar umpatan sama aja dosa dia. Kenapa sama tu? Sebab kalau kawan ni tak layan, tak akan jadi mengumpat. Ada orang mengumpat seorang-seorang? Dia mesti ada kawan dia. You know, jangan. Kalau you know, jangan jawab I don't want. Jangan I don't know. Sebab itu muqaddimah mengumpat. Di tweet kita, you know, janganlah jawab I don't know. Jawab I don't want. Sebab kalau kita kata I don't know, itulah I won't let you know. Saya nak biar kamu tahu. Last kawan tu dengar juga. Mengumpat, masuk mengumpat dah tu. Jangan kawan. Mulalah tu. Itu tadi tak nak sangat, ni dah. Jangan kawan dengan dia. Kawan ni kata, kenapa? Jangan tanya sebenarnya, nanti jadi. Kenapa? Kawan ni kata, dia ni buaya darat. Tahu buaya darat? Kawan ni kata, janganlah. Kawan ni kata, kenapa? Dia bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia pula tambah. Orang yang baik, ketika orang lain datang, mula-mula nak mengumpat setengah jam, ubah tentatif. Apa? Belajar hidayatus salikin. Itu tanda orang tu bagus. Ishabu man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Bersahabat dengan orang, bila kamu lihat mereka, kamu akan ingat Allah. Itu orang bagus tu. Tapi kalau dah mengumpat setengah jam, kawan tu datang, tambah lagi setengah jam, dia banyak input. Itu tanda tak elok. Sebab itu, kenapa sebahagian ulama kalau pakai serban sedikit berbeza dengan kita. Umpamanya ulama Yaman. Kadang-kadang sebahagian mereka kalau pakai serban, saya tak ikat serban. Memang tak cantik lah, cuma nak abak. Pernah tengok kan orang pakai serban macam ni? Ini bukan sebarang ni. Ini tanda saya ni, telinga tutup ni. Saya tak mau hang cakap benda lara. Ini kan pula mengumpat. Jangan rapat, saya tak mau. Ni tanda. Sebahagian guru kita kanan buka, tu pun setengah. Ini tutup pun sama juga. Sebahagiannya tutup kanan, ni setengah. Kalau Syekh Nuruddin antara ni tengah-tengah. Kalau Ustaz Mahathir, sila. Itu bukan sebarang. Orang pakai serban tu ada tandanya tu. Nak tunjuknya apa? Jangan cerita bak lara depan saya. Jadi kerana itu, telinga itu biar kita jaga dengan benda yang baik-baik. Fadhal. Ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Keempat, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Orang zaman dulu, kalau mereka mengatakan tingginya bangunan tu dah lara dah tu. Tingginya bangunan tu, itu dah dikira lara. So what? Saya pun tengok bangunan tinggi, so what? Itu pun dah dikira lara. Sebab itu Nabi kalau berbicara, laqad utitu jawami'ul kalim. Nabi katakan, aku telah diberikan kalimat yang jami', yang pendek tapi precise. Sahabat lebih sikit bercakap daripada Nabi. Tabi'in lebih lagi banyak daripada sahabat. Tabi'in lagi banyak daripada tabi'in. Tabi'in lebih banyak daripada tabi'in. Kita ni berapa kali tabi' kita ni? Kita ni berapa? 1400?
45 bermakna berapa kali tabik? Kan 15 kita dah ajar tadi. Nah, 14 campur 1 jadi 15. Zaman ni tabi' 15 kali baru tabi'in. Sebab itu tidak pelik kalau bercerita panjang. Tak pelik. Kalau zaman sekarang orang bercakap sedikit itu pelik. Karena itu kalau ada orang bercakap sedikit, itu cari orang sebegini. Sebab dia jaga pelihara lidah dia. Tapi itulah zaman kita ini, semua orang nak bercakap, semua orang nak komen, semua orang nak reaction atas nama reaction, tetapi menghina orang. Jaga-jaga. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terkeluar, whatever comes out from your lips, it will be accountable. Jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jangan bercakap benda-benda yang boleh memudaratkan keimanan dan pahala kita. Naam. Kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Orang mengata orang lain, kita pun jangan dengar. Baik, kita tengok dalam ini, Ustaz Din, fadhal. Kebaikan telinga di dunia. Pertama, seronok mendengar. Maksud di dunia ni kan kita seronok kalau dengar ada orang bercakap, ada orang bernasyid, kan seronok. Kedua, wasilah, yakni jalan untuk faham. Tuan-tuan dengar saya ni kan, ini untuk faham ni. Naam. Kebaikan telinga di akhirat yang pertama mendengar Al-Quran. Maksudnya kebaikan yang ada kaitan dengan akhirat, mendengar Al-Quran. Nabi pernah panggil Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, "Iqra' alayya Al-Quran." Baca Quran. Sayyidina Ali pun begitu juga. Sampai keduanya rasa, Allah, baca Quran, kaifa aqra'ul Quran ala man unzila ilaih. Macam mana saya nak baca Quran sedangkan Quran diturun pada Tuhan, ya Rasulullah. Nabi kata, sila baca Quran, ada pahalanya. Mendengar Al-Quran juga ada pahalanya. Imam Syafi'i antara imam yang sedap baca Quran. Dan kerana beliau itu sangat menguasai bahasa Arab, duduk lama tahun di kabilah Bani Huzail, sampai beliau faham Quran itu sangat luar biasa. Ketika baca Quran, suara beliau sedap dan berhenti di tempat yang kena. Menangis-nangis orang dibuat Imam Syafi'i. Bermakna boleh kita dengar bacaan Quran kalau orang itu sedap suaranya. Naam. Kedua, mendengar hadis. Ketiga, mendengar ilmu yang bermanfaat. Mendengar afdal daripada melihat. Kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dunia, mendengar berkaitan akhirat. Orang buta lebih sempurna daripada orang peka, yakni ramai hufaz Al-Quran dan ulama yang buta. Ramai yang buta, tapi mereka celik dan telinganya mereka boleh dengar macam menghafaz. Macam mana nak mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat telinga, jangan mengumpat. Apa dia mengumpat? Menceritakan keburukan orang di belakang dia. Kalau orang itu dengar, orang itu marah. Itu mengumpat. Benda itu betul. Contoh, orang itu kalau dia bercakap gagap, kita pun cerita dengan kawan kita, itu mengumpat. Yang lebih teruk daripada itu, menfitnah. Create the story. Cerita benda yang tak betul. Create itu namanya memfitnah. Kalau mengumpat, benda itu betul, tapi benda itu berkaitan dengan keburukan orang. Kedua, jangan mengadu domba, yakni namimah. Ini kalau bahasa kita sekarang gosip, ya, begitu. Ketiga, jangan mendengar perkataan yang tidak baik seperti bid'ah, dalalah. Yang keempat, jangan berkelahi. Berkelahi yang sampai melampaui batas. Kalau perlu berkelahi untuk jaga maruah, itu tidak mengapa. Kelima, jangan mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah. Keenam, jangan mendengar muzik yang haram. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Alhamdulillah. Sekarang kita selesai. Mari kita cerita bab lidah pula. Fadhal. Menjaga lidah. Adapun lidah itu maka dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah Ta'ala dan membaca Al-Quran. Dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat. Dan bahawasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Jadi lidah ni dia menyampaikan
Nah, kadang-kadang orang alim itu dia tak bagi jawapan, tapi dia bagi laluan. Contoh begini, saya nak tanya ustaz tentang faraid, hukum faraid. Ustaz ini bukan bidangnya faraid. Lalu dia kata begini, tuan pergi jumpa dengan Ustaz Muhammad, contoh. Dia tak jawab pun. Tapi dia bagi jalan untuk jumpa orang yang betul. Itu juga kebaikan lidah. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu daripada berdusta, sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, kerana yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang maaf ya, kita dengan anak-anak, jangan pergi sana, ada hantu. Manalah ada hantu. Tu berdusta tu kan? Ya, berdusta. Takut nanti betul-betul nanti. Bukan betul-betul hantu, bukan. Betul-betul kita berdusta. Walau tu tadi main-main. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Maksud jalan untuk jadi dosa besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Takuti olehmu akan berdusta itu, maka bahawasanya orang yang berdusta itu berserta orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka. Generasi sahabat yang dididik oleh Nabi tak pandai berdusta. Kalau bercakap lurus betul-betul. Sehingga kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ma kunna nakdzibu wala na'riful kadhiba. Kami tak pernah bohong dan kami tak tahu bohong tu apa, tak tahu. Itu. Jadi sahabat sampai tak tahu bohong tu apa. Kita adalah bohong bersumpah lagi. Jadi itu. Ada orang yang tahu kalau orang itu berbohong. Cukup di situ saja. Saya pernah jumpa orang, tapi cerita ni sebelum PKP lah. Dia belajar dengan saya banyak tahun. Cerita ni cerita zaman lama dulu. Saya masih belajar dulu. Dia kata dia tahu orang depan dia tu berdusta. Masya Allah. Dia baru belajar alif bata dengan saya. Dia baru masuk Islam. Saya tanya macam mana? Dia pun baca satu ayat. Ketika dia masuk Islam, ada seorang abang tu mengajarnya satu ayat. Ketika dia baca ayat tu, Ustaz, dia tahu orang tu berdusta. Saya tanya macam mana mengaji? Dia kata mulut orang depan dia tu berkepul-kepul keluar asap. Saya pun Masya Allah. Walaupun baru mengaji alif bata ni, ilmu hebat Datuk Guru ni. Oleh kerana saya mengajar dia, saya tanya, apa yang abang ngaji baca? Dia pun baca apa yang dia baca. Tapi saya tak baca. Takut nanti saya baca, semua tahu, semua baca. Keluar berkepul-kepul. Tapi saya tak takut. Sebab insya-Allah saya tak berdusta. Cuma saya takut tuan-tuan nanti kalau saya ajak pergi baca depan dekat rumah dengan isteri. Dia tak tahu isteri dia pun main kuliah hari ni. Dua-dua berkepul. Ilmu ni jangan tuntut. Ilmu ni jangan tuntut demi Allah. Saya tak pernah bagi. Seorang je saya bagi. Itu pun orang Bukit Jelutong. Saya tahu dia tak ada kat sini. Itu yang saya berani cakap ni. Bukan tak yakin, sangat yakin. Ayat tadi tu memang boleh saya dengar tu memang ada ke situ. Itu namanya ilmu hikmah ya. Lebih baiklah saya tak amal dah berapa tahun, puluh tahun saya tahu amalan ini tapi saya tak amal. Kenapa? Eloklah tak payah tahu orang berbohong depan kita. Selagi putus persahabatan. Tapi nak bagi tahu ini apa? Ada orang yang ada ilmu sebegini. Supaya kita hati-hati. Memang saya tak mahu ajar dan jangan minta saya ajar. Dan tak payah ajar pun tak apa. Cuma saya nak bagi tahu ada ilmu sebegini. Memang ada. Dan dia yakin dengan benda tu. Cumanya untuk kita positif, jangan cakap bohong kat orang. Yang ini saya ajar. Apa?
ketika berjumpa dengan orang salih, ke tadi dah hajur dah. Kita baca supaya tak nampak keaiban sangat. Allah tutupkan keaiban. Sudah tadi kan? Allahumma asturna bisiturikal jami. Itu sekadar saya sebut, bukan nak sembunyi-sembunyi ilmu, tidak, demi Allah. Tapi biar tenanglah. Jadi kita jangan berdusta ke orang dan jangan pula nak mencari orang berdusta, tak payah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaq, bahwasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Syahdan, terkadang dusta itu syahdan jadi, maksudnya ambil, jaga, lihat, perhati, itu maksudnya syahdan. Lihat, perhati. Terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah, iaitu harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau hendak memeliharakan harta orang muslim atau isteri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang. Padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan dusta, maka ia itu wajib berdusta. Ada seorang mencari seseorang dalam keadaan pegang pisau yang penuh dengan darah, dan naluri kita bila lihat orang ni bukan orang yang baik. Lalu dia tanya, ada kamu lihat orang lalu dekat sini? Memang ada pun, tapi dia sembunyi dekat rumah. Ketika itu hati kita berkata, ini orang tak elok, kalau kita bagi tahu dia akan bunuh. Ketika itu boleh berdusta. Lalu kita kata tidak. Bila kata tidak, yang paling bagus tauriyah. Tauriyah ini menyebut satu perkataan tapi yang dimaksudkan dengan makna yang jauh, bukan makna sekarang. Saya bagi contoh. Ketika kita buat ziarah orang miskin, 10 orang rombongan, kita ketua, waktu tengah hari. Ketika sampai di rumah orang tadi tu, lalu dia manis mulut, orang kata, tanya, kamu dah makan belum? Lalu kita jangan lurus sangat, belum, susah nanti dia nak cari beras, masak lagi. Ketika itu silakan kita bertauriyah. Apa maksud tauriyah? Tauriyah bukan dusta. Ya, sudah, tapi dalam hati semalam. Kamu dah makan belum? Kita pun jawab, belum lagi ni. Tapi kita tak nak menyusahkan dia. Sudah, sambil senyum. Dalam hati, hak semalam. Hak ni belum lagi hari ni. Supaya jangan susahkan dia. Itu namanya tauriyah. Ada cerita Tok Guru ya, tapi ni jangan buat. Ni cerita saja ni, yang namanya tauriyah ni. Tok Guru ni letih. Nak rehat, ada je orang ziarah ke rumah. Lalu dia perintahkan anak muridnya, siapa yang tanya saya, jawab, Tok Guru tak ada dalam ni, jangan lebih jangan kurang. Boleh? Siapa tanya, jawab, Tok Guru tak ada dalam ni. Orang pun mai. Tok Guru ada lah. Tok Guru tak ada dalam ni, walau Tok Guru tengah tidur dalam rumah. Orang lain pun begitu juga. Tok Guru ada, tak ada dalam ni, walau ada Tok Guru di rumah. Apakah Tok Guru berdusta? Jawabnya tidak, sebab Tok Guru guna tauriyah. Apa tauriyah? Sebelum Tok Guru tidur, dia ambil kapak, tahu kapak putih tu? Dibuatnya bulatan besar ni. Bulatan tu dibuat besar ni dekat lantai. Jadi bila orang tanya, Tok Guru ada ke? Tok Guru tak ada dalam ni. Tok Guru tak ada dalam ni. Dalam apa? Bukan dalam rumah, tapi dalam bulatan. Cukup, saya tak berani nak cerita lebih-lebih tauriyah ni. Saya semua guna tauriyah. Memang ada cerita 2-3 lagi, tapi padan dulu. Sebab kata ulama, daripada berbohong, eloklah kita guna tauriyah. Tauriyah itu bukan bohong, tapi kira macam bohong jugalah, tapi nak mengalihkan isu yang asal. Kita sebut satu perkara, dia ada 2 makna. Kita maksudkan makna yang lebih jauh.
Maka misal yang harus berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahi atau bergaduh, dan orang yang berbantah-bantah atau mendamaikan antara dua isterinya dan barang sebagainya. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka iaitu harus berdusta. Harus ini boleh dia berdusta. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, وكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان حصول ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكنه. Dan tiap-tiap maksud yang kepujian yakni terpuji yang dapat sampai kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta di dalamnya itu haram. Dan jikalau dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah jika ada maksud itu mubah, dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Maka misal yang demikian itu manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah orang muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang yang bughad, yakni golongan pelampau, atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, yakni bergaduh, atau hendak mencenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta dalam yang demikian itu harus. Tetapi bahawasanya sayugianya dipeliharakan daripada berdusta itu barang sedapatnya. Walaupun ada istithna boleh kita untuk berdusta, tetapi sebolehnya elakkan. Ini kita lihat tentang lidah. Fadhal Ustaz Basri. Kebaikan lidah dunia, yang pertama mencari harta dengan akad, yakni jual beli. Kebaikan lidah yang ada kaitan dengan dunia, kita mencari harta dengan akad jual beli, kan guna lidah tu. Kebaikan lidah akhirat, yang pertama membaca Al-Quran dan hadis, kedua membaca zikir, ketiga membaca tulisan yang memberi manfaat, keempat mengajar ilmu yang memberi manfaat, kelima amar yakni suruh ma'ruf dan nahi yakni cegah mungkar, keenam memberi nasihat, ketujuh menunaikan hajat, kelapan menyambung tali silaturrahim. Cara mensyukuri nikmat lidah, yang pertama jangan bercakap bohong, kedua jangan mengumpat yakni ghibah, ketiga jangan mungkir janji, keempat jangan bertengkar dan berkata-kata yang lagha yakni tidak memberi manfaat, kelima mengadu domba atau menghasut namimah. Lidah anggota paling banyak dan paling besar melakukan kejahatan. Cara menghindari daripada kebinasaan lidah, yang pertama jauh diri daripada orang ramai. Kalau tidak ada keperluan, kalau ada keperluan silakan, sebab kita tidak boleh juga nak lari kalau kita boleh untuk mengislahkan masyarakat itu. Kedua, selalu diam kecuali belajar, mengajar, memberi nasihat, muamalah yang perlu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya dan berkata, ini yang boleh membawa aku ke semua tempat kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar, nama beliau ketika masih zaman jahiliyah Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Ketika masuk Islam, Nabi ubah jadi Abdullah, hamba Allah. Tetapi jarang kita tahu nama beliau sebegitu. Kenapa nama beliau Abu Bakar? Paling kurang kerana 4 sebab. Satu, Bakar itu kaum. Abu Bakar ketua pada kaum. Dua, Bakar itu bikir, gadis. Abu Bakar bapa kepada gadis. Sebab Ummina Sayyidatina Aisyah adalah hanya satunya gadis yang dikahwini Nabi. Yang ketiga, Bakar itu cepat, laju dan pantas. Ketika Nabi dakwah kepada Islam, Sayyidina Abu Bakar tak fikir panjang, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Sebab itu dipanggil Abu Bakar, bapa cepat, laju dan pantas. Naam. Ada satu jasa beliau yang sangat besar untuk umat Islam.
Selalunya beliau itu memang banyak jasanya. Antaranya, satu ketika nak hadir solat, beliau sedikit lambat kerana urusan. Ketika nak masuk masjid, Nabi sudah pun bertakbiratul ihram, beliau dengan tenangnya datang ke tempat saf, tapi berbimbang-bimbang, takut masbuk. Nah, lalu ketika beliau sampai di saf, Nabi pun rukuk dan beliau bertakbiratul ihram, beliau mengucap alhamdulillah. Sebab beliau bertakbir, tak perlu lagi baca suratul Fatihah. Sebab al-imamu dhamin, imam itu sebagai penjamin. Jadi Fatihah makmum dijamin oleh imam, terus Allahu Akbar, terus rukuk. Satu riwayat, ketika beliau rukuk, beliau mengucapkan alhamdulillah. Satu riwayat, beliau sebut alhamdulillah ataupun ucap dalam hati ketika nak rukuk. Ketika Nabi rukuk, ketika itu dan sebelumnya, takbir intiqalat daripada i'tidal, daripada rukuk ke i'tidal hanyalah Allahu Akbar. Semua takbir intiqalat begitu. Tapi kerana peristiwa ini tadi, ketika Nabi sedang rukuk, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, la taqul Allahu Akbar. Wahai Muhammad, jangan lagi sebut Allahu Akbar. Bal qul sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Nabi buat itu wahyu ketika solat, sami Allahu liman hamidah. Selepas solat pelik para sahabat, ya Rasulullah, biasa daripada rukuk ke i'tidal Allahu Akbar, tapi kenapa tadi sami Allahu liman hamidah? Nabi bagi tahu malaikat tak saat jumpa dan bagi wahyu dan minta saya untuk ubah, tak lagi sebut Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memuji Nabi? Siapa yang memuji Allah? Sayyidina Abu Bakar. Sehingga siapapun yang menyebutnya, Sayyidina Abu Bakar akan dapat saham akhirat. Masya Allah, luar biasa. Kita pukul berapa asar? 19. Pukul 11. Ada lagi? 19. Nah, fadal. Nah, ada 3 jenis kata-kata. Fadal Ustaz Din. 3 jenis kata-kata. Yang pertama taat, yakni amar suruh ma'ruf dan nahi munkar. Cegah yakni munkar. Maksud kalau kita buat suruh dan tegahkan kemungkaran, pahala dapat besar. 6. Kedua, maksiat berdosa penyebab seksa. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Tidak ada yang menyembamkan manusia dalam neraka atas muka atau hidung mereka, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka. Ketiga, harus tetapi sia-sia, yakni tidak memberi manfaat. Harus dan lawa, yakni sia-sia. Malaikat kiraman katibin catat sebagai perkataan yang tidak memberi kebaikan, disampaikan kepada Allah, membacanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Nanti malulah orang itu. Walaupun di dunia dia dipuji-puji, tapi dia banyak benda lara, maka dia akan memalukan nanti di hari kiamat. 6. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu, dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurah, kerana sabda Nabi SAW, Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla, man idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. 3 perkara, barang siapa yang ada salah sesuatu yang demikian itu di dalamnya, maka iaitu munafik, dan jika ia puasa dan solat sekalipun. Ini disebut munafik dari segi amal, bukan dari segi iman. Nah, ini perangai orang munafik. Pertama, seorang yang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Kedua, seorang yang apabila berjanji maka menyalahi ia akan janjinya. Ketiga, seorang yang apabila dipercayai oleh orang maka khianat ia akan dia. Riwayat Muslim. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang kamu daripada kamu bahawa memakan daging saudara yang mati, maka benci kamu akan dia. Kenapa diumpamakan seperti makan bangkai? Sebab teruk sangat yang kata mengumpat itu. 6. Dan hasil daripada makna ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan akan mengumpat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal ghibata fa innaha ashaddu min az-zina fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa in sahibal ghibata la yaghfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Takuti olehmu akan mengumpat itu, maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka kerana bahawasanya seorang lelaki terkadang berbuat zina, maka bertaubat ia, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya, melainkan mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Dari segi berpanjangan akan bahaya mengumpat itu. Adapun zina tetap itu adalah minal kabair, termasuk dosa yang besar banding dengan mengumpat, tapi lamanya itu. Kalau berzina, orang itu mohon ampun pada Allah, diampunkan dosanya. Kalau mengumpat, kadang-kadang berlarutan sebab orang itu mungkin terasa hati dan sebagainya. Itu ya, bukan dari segi besar dosa. Besar dosa tetap dosa berzina. Ini berpanjangan akan kemudaratannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim faqultu ya Jibril man haula faqala haula alladhina yaghtabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Telah melalui aku pada malam Isra atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Maka aku kata, wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan, yakni menyebut mereka itu akan kemaluan, yakni keaiban orang. Isra, perjalanan bumi pada waktu malam daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, itu namanya Isra dengan burak. Kalau Mi'raj, Mi'raj ni atas ni, supaya kita tahu ada dua perjalanan bumi Isra dan perjalanan langit Mi'raj. Itu. Jadi perjalanan langit itu tidak dengan burak dah. Burak diikat di satu masjid namanya Masjidul Burak. Kalau saya sempat saya tunjuk nanti. Yang katanya Masjid Al-Burak itu. Itu namanya Isra. Kemudian Mi'raj. Ini panjanglah ni ceritanya ni. Lalu kerana cepatnya peristiwa ini berlaku, Allah gunakan dengan lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar, Allah tidak guna lailan tapi guna lailatan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa bezanya? Lailan sebahagian malam, bukan penuh. Lailatan sepenuh malam, daripada maghrib sampai ke subuh, sehingga seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai umat Muhammad, punyalah panjang Lailatul Qadar, maghrib sampai ke subuh pun kalau kamu tak dapat juga rugi sungguhlah. Gitu. Tapi kalau lailan itu separuh. Ada dua kitab yang saya sempat rujuk. Satu kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Beliau mensyarahkan kitab Ibrahim Al-Bajuri. Beliau mensyarahkan kitab Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Dua, kitab Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam, karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani, mensyarahkan kitab Al-Imam Al-Marzuqi. Sepanjang-panjang peristiwa Isra Mi'raj ini, kerana Allah gunakan lailan, tak lebih 5 jam peristiwa ini. Walhal panjangnya, banyaknya peristiwa, jauhnya itu sangat luar biasa. Lepas asar nanti saya akan sebut sedikit, sebab itu ada kaitan dengan ijazah untuk membaca Ayatul Kursi. Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri Nadawi ada ijazahkan kita kalau ada hajat baca Ayatul Kursi. Dia ada kaitan dengan makhluk-makhluk yang besar ini. Nanti saya akan bawa selepas asar biiznillah. Naam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَالْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ 30 زَنِيَّةً فِي الْإِسْلَامِ كَذَلِكَ وَرَدَ الْخَبَرُ. Maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Demikianlah sudah warid, yakni datang daripada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahayanya itu, bukan dosanya.
Dan makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya, sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengumpat lagi zalim, dan jika yang engkau sebut itu benar sekalipun. Nah, yang terakhir untuk sesi ini, Syahdan. Terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahah pada syarak, iaitu pada 6 tempat. Pertama, mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadi supaya dihukumkan oleh qadi, atau qadi menzalim akan dia, maka diadukannya kejahatan itu kepada sultan supaya dihukumkan oleh sultan akan qadi itu. Contoh, orang tu buat zalim, kita bagi tahu qadi pun tanya apa zalim dia. Segan nak bagi tahu, segan nak abak, lebih baik jangan abak. Tidak mengapa untuk kita abak, hatta benda itu melibatkan keaiban. Apa? Suami tidak bagi nafkah, kita bagi tahu dengan qadi. Kenapa dia tak bagi nafkah ke dekut, contohnya 5 bulan dia tak bagi nafkah duit dan sebagainya, itu kan keburukan suami, boleh. Ataupun qadi itu ada masalah, kita laporkan kepada sultan yang lebih tinggi, khair. Kedua, mengata orang yang berbuat kejahatan sebab mungkir akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat kemaksiat. Ketiga, sebab dia meminta fatwa kepada mufti, seperti katanya kepada mufti bahawasanya si fulan menzalimi akan daku, apa hukumnya dan apa jalannya yang dia melepaskan daripada zalimnya itu. Keempat, sebab dia menakut akan orang yang hendak bersahabat dengan orang fasik atau orang yang zalim, maka dikatakan jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu kerana ia fasik atau kerana dia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan disebut akan aibnya itu, seperti dikatanya si fulan itu buta atau capek, yakni tempang atau dungu atau barang sebagainya. Contoh, kita nak jumpa orang nama Man di satu kampung. Ada orang nama Man kampung ni ya. Man mana? Man botak ya. Sebab dia memang botak, itu tak apa. Man aiskrim kan? Sebab dia pandai buat aiskrim. Man buncit ke, sebab dia memang buncit, itu tak apa, sebab dikenai nama lagu tu. Keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik atau masyhur dengan zalim atau masyhur dengan berbuat zina atau minum arak atau mencuri atau barang sebagainya. Baik, sekarang kita baca yang terakhir. Keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mira', iaitu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya, dan al-jidal, iaitu berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan orang, dan munaqashah fil kalam, iaitu membantah akan perkataan orang, kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya, dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kita insaf. Inilah yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang ini. Apa? Al-mira', al-jidal, munaqashah fil kalam. Sedar tak sedar. Kerana itu jangan sampai termasuk dalamnya. Kata Syekh Abdul Mu'ti rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan akan matan Jawharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u manaza'atul ghairi fima yadda'i fi sawabahu walau dhanna, wal jidalu daf'ul 'abdi khasmahu 'an ifsadi qawlihi bi hujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharramun. Makna mira' itu iaitu membantah akan orang lain pada perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika pada zan benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu iaitu menolak hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil, padahal dia mengqasad akan membenarkan akan perkataannya dan membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya, dan yang demikian itu haram. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'anun fi kalamil ghairi li-idhari khalalin fihi min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa takhkiril ghairi wa idhari maziyatil qiyasah, wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi idharil madhhabi wa taqririh. Makna mira' itu iaitu mencela akan perkataan orang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu, dan menyatakan akan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mira' yang ta'aluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan makna munaqashah, yakni perbincangan itu am daripada mira' dan jidal, kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal dinamakan munaqashah. Dan sah makna munaqashah itu mukhasamah, iaitu membantah akan perkataan orang kerana menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijala ila Allah taala al-aladul khasam, al-aladul khasmu, bahawasanya yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala itu iaitu lelaki yang mengekali atas berbantah-bantah, iaitu membanyakkan akan berbantah dan berkelahi, kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak. Dan jika benar sekalipun seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilan banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah batil yang sedaya diperbuat baginya di rumah di keliling, yakni di pinggiran syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia adalah benar yang sedaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu 'abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Tidak menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan hakikat iman sehingga meninggalkan ia akan mirak dan jidal, iaitu meninggalkan akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada dia benar sekalipun. Dan Hadha kita berhenti dulu, insya-Allah. Ba'dal asar kita akan khatamkan beberapa lagi tang mana kita dan memang kuliah kita memang kalau ikut masa memang agak berebut sedikit, tetapi kita nak hidupkan majlis pembacaan sebegini seperti mana almarhum guru mulia kita buat, dan biar kita tahu jasa bagi beliau dan kita tahu betapa nilai kitab yang kita baca ini sangat tinggi nilainya dan sangat relevan sampai sekarang ini. Kita sambung nanti selepas asar biiznillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.